Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Batu Lancang yang telah menanyakan satu soalan yang penting berkaitan dengan penggunaan air di negeri Pulau Pinang yang di mana penggunaan air per kapita adalah jauh melebihi purata penggunaan air negara, dan kalau kita banding dengan negara-negara jiran seperti Singapura pun penggunaan air di sini adalah 2 kali ganda. Jadi sebenarnya Yang Berhormat, macam-macam langkah telah pun dipertimbangkan oleh kerajaan negeri dan juga PBA untuk menurunkan kadar penggunaan air per kapita bagi memastikan sekuriti air negeri kita terjamin. Dan antara usaha-usaha yang dilaksanakan dalam jangka masa pendek adalah dengan mewajibkan pemasangan peranti penjimatan air ataupun water saving devices untuk semua projek pembangunan baru di negeri Pulau Pinang. Pelaksanaan ini telah mendapat persetujuan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 28 November 2017 dan telah pun dilaksanakan. Selain daripada itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara iaitu SPAN juga telah mewajibkan pemasangan peranti jimat air dalam produk pilih air dan pancuran mandi di bawah kaedah 33A dan 33B di dalam kaedah-kaedah industri perkhidmatan air, retikulasi dan pemasangan paip pindaan 2021 sejak 10 Mei 2021. Kerajaan negeri melalui PBA juga akan mengambil inisiatif pemeriksaan bersama untuk mengguna dan memasang water saving devices bagi mematuhi piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan oleh SPAN. Dengan adanya undang-undang dan kuasa yang diberi oleh Kerajaan Tempatan dan SPAN, PBA telah mencadangkan pemeriksaan bersama untuk projek pembangunan baru secara rawak demi memastikan produk penjimatan air dipasang. Dan pemeriksaan bersama SPAN buat kali pertama telah pun dilakukan pada bulan Ogos dan akan berterusan di negeri Pulau Pinang untuk memastikan projek-projek baru mengambil serius keperluan untuk memasang water saving devices ini. Selain itu, kerajaan negeri juga melalui PBA giat menjalankan program dan kempen-kempen kesedaran untuk menjimatkan penggunaan air. PBA juga telah mengaktifkan semula program kempen kesedaran air, merangkumi sekolah, kilang, tempat-tempat beribadah dan juga membuat pameran setelah Malaysia memasuki fasa endemik. PBA juga akan melancarkan program AquaSave dengan kerjasama Penang Green Council untuk mendapatkan persijilan melalui program ini. Pihak yang layak untuk permohonan persijilan ini adalah sekolah, kilang, pejabat kerajaan, tempat beribadat, hotel, kompleks beli belah, NGO dan lain-lain lagi. Adalah diharapkan dengan inisiatif dan usaha-usaha ini, penggunaan air di Pulau Pinang dapatlah dikurangkan demi memastikan keselamatan air jangka masa panjang kita. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Speaker, soalan tambahan. So, adakah kerajaan negeri berhasrat untuk menaikkan tarif air secara beransur-ansur untuk menggalakkan warga Pulau Pinang menggunakan air dengan lebih cermat? Jikalau ada, apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kebajikan warga negeri Pulau Pinang terjamin dan kenaikan tarif air tidak mengakibatkan inflasi yang akan membimbangkan orang ramai? Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya berdasarkan kepada bukti empirical, bukan saja dari negara Malaysia tapi di seluruh dunia, terdapat direct correlation antara penggunaan air dan juga tarif air, yang di mana di tempat-tempat yang tarifnya tinggi maka penggunaannya adalah rendah. Dia sebenarnya sesuatu yang logik dan jelas terbukti. Kalau kita bandingkan penggunaan per kapita air di negara Malaysia sahaja, negeri-negeri yang mempunyai tarif air yang tinggi menunjukkan penggunaan air yang mencatatkan penggunaan air yang lebih rendah. Negeri Pulau Pinang mempunyai tarif air yang paling rendah, kita mempunyai penggunaan air yang paling tinggi. Dia sebenarnya directly correlated. Jadi apa yang Berhormat sebut tadi sebenarnya betul.
antara cara untuk menurunkan penggunaan air adalah melalui mekanisme tarif. Itu adalah hakikat. Namun begitu, Yang Berhormat, tidak begitu mudah untuk meningkatkan tarif air. Dia sebenarnya punca kuasa kepada tarif air ini adalah melalui Akta Industri Perkhidmatan Air, yang di mana walaupun boleh dicadangkan daripada pihak kerajaan negeri, keputusan dan penetapan tarif itu sebenarnya adalah tertakluk kepada Kerajaan Persekutuan. Dan walaupun kerajaan negeri boleh mencadangkan satu tarif yang kata putus, dan juga tarif air itu boleh diubah oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi sebenarnya itu adalah bidang kuasa SPAN lah, dan juga Kerajaan Persekutuan. Namun begitu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sememangnya sangat prihatin ya mengenai isu air ini. Malah subsidi yang kita beri kepada rakyat negeri Pulau Pinang setiap tahun adalah berjumlah sebanyak 99 juta ringgit. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang terpaksa ditanggung oleh pihak PBA demi rakyat negeri Pulau Pinang. Dan saya berpendapat subsidi inilah sebenarnya adalah bantuan yang paling besar yang kerajaan negeri beri kepada rakyat negeri Pulau Pinang untuk memastikan beban mereka tidak terlalu teruk ya. Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih. Bagi Ketua Pembangkang. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Speaker. Apa yang kita lihat dari segi penggunaan air, kemungkinan dari segi air yang digunakan oleh pihak kilang ataupun industri, yang saya rasa mungkin sebahagian ataupun 25% digunakan oleh industri. Apakah langkah yang kita ambil untuk memastikan bahawa industri kilang-kilang ni tidak menggunakan satu kaedah untuk dia kitar semula ataupun menggunakan semula air? Adakah kita bagi syarat yang pasti untuk diikut oleh pihak pemain ataupun pelabur-pelabur kilang-kilang industri ini? Itu satu. Dan kedua, dari segi penjimatan, selain berlangkah penjimatan, saya bangkitkan banyak kali berkaitan dengan langkah Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memastikan keselamatan air dan juga kecukupan air untuk rakyat Pulau Pinang dan juga industri, sektor industri di masa hadapan. Sebab saya amat risau tentang perkara ini. Sebab kalau kita menghadapi masalah air, dan saya nampak kita akan menghadapinya, tanpa persediaan yang rapi, saya rasa ia akan memberikan kesan yang buruk kepada kerajaan negeri dan juga kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk soalan Yang Berhormat kedua tadi, berkenaan dengan rangkaan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan air ini, sebenarnya kerajaan negeri melalui PBA telah pun merangka pelan kontingensi yang kita panggil Raw Water Contingency Plan 2030, yang melibatkan kerja-kerja penaiktarafan, loji-loji rawatan sedia ada, serta pembinaan loji-loji rawatan baru. Contohnya penaiktaraf tangki sedimen, loji rawatan air di Sungai Dua. Projek itu telah pun siap pada tahun ini, dan selain daripada itu kita akan menambah modul di loji rawatan Sungai Dua, modul tambahan itu dalam pembinaan. Selain daripada itu, kita juga merancang untuk membina loji rawatan air di Mengkuang. Selain daripada itu, loji rawatan air di Sungai Muda dan juga di Sungai Perai. Dan semua projek-projek ini dijangka siap menjelang tahun 2028. Dan sekiranya siap, maka ianya akan menyumbang kepada penambahan kapasiti air mentah sebanyak 569 MLD di negeri Pulau Pinang. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri juga sedang merancang untuk memaksimumkan kapasiti pelepasan air daripada empangan Mengkuang, seperti mana yang berlaku pada beberapa bulan yang lepas, yang di mana apabila berlaku pencemaran di Sungai Muda, sekiranya kita dapat pelepasan air daripada Mengkuang Dam yang lebih banyak, maka kita boleh elak daripada berlakunya insiden pada hari itu. Jadi kita sedang merancang untuk meningkatkan sehingga 1,000 MLD
kapasiti pelepasan daripada Empang Mengkuang. Kapasiti terkini hanyalah 300 MLD dan dalam pembinaan tambahan 300 MLD. Jadi kita perlu menambah lagi 400 MLD untuk menjadikan 1000. Dan dengan pelaksanaan semua projek-projek ini, kita yakin ya, dapat meningkatkan dan juga menjamin keselamatan air dan untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Tapi kalau kita nak lihat lebih daripada tahun 2030, maka projek-projek seperti Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme, skim pemindahan air dari Sungai Perak, itu juga menjadi salah satu punca air yang sangat penting yang telah dikenal pasti oleh negeri Pulau Pinang dan juga yang juga telah berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Kementerian Air juga telah mengenal pasti Sungai Perak sebagai punca yang paling sesuai bukan sahaja untuk negeri Pulau Pinang tapi juga untuk utara wilayah Perak. Selain daripada itu, Yang Berhormat, sebenarnya yang soalan yang pertama saya tak berapa nak tangkap. Industri. Saya rasa dari segi industri itu dia perlu mematuhi segala garis panduan yang ditetapkan oleh PBT, yang ditetapkan oleh SPAN dan juga ditetapkan oleh PBA semasa membina kilang dan juga semasa pengoperasian. Terima kasih Yang Berhormat. Sila, Pantai Jujak. Terima kasih Datuk Speaker Yang Berhormat Esko. Air ini adalah nyawa dan kehidupan. Demand untuk penggunaan air di Pulau Pinang ini sebenarnya kita berada dalam keadaan disadvantage sebab kita masih bergantung kepada sumber air daripada negeri jiran dan keadaan itu menyebabkan apa juga perancangan masa depan yang kita buat kalau mengikut acuan dan kerangka sekarang dianya tak ke mana sangat. Saya ingin mengajak supaya kita ada keberanian untuk memikir dan belajar dari sudut good practices, amalan baik daripada model beberapa negara. Dubai misalnya, non-revenue water tu cuma 3%. Asalnya tanah gurun, tapi mereka ada keberanian, sudah tentu capital and energy intensive. Saya faham. Singapura, dia bercakap tentang closing the water loop. Closing the water loop. Rainwater is collected in drain, channeled to reservoir, and stored. Stored rainwater is treated. Dah tentu dia guna, dan sampai dia sangat terperinci, dia guna 0.2 km per hour tenaga untuk merawat air hujan sehingga boleh guna. Kalau ianya sewage effluent, dia guna 1 km per hour. Kalau salination, dia guna sampai 3 point. Dia begitu precise sekali. Okay, ya? Jadi, saya nak cadangkan supaya dalam merangka keperluan tuntutan penggunaan air, kerajaan negeri harus ada keberanian berfikir dan ada impian. Tak padan dengan kita berkitar atas polemik ini. Sesekali kita bergaduh dengan Kedah, kita merayu kerajaan Perak. Kalau ianya merupakan kelemahan dari segi regulation, kita harus ada keberanian mengesyorkan. Pulau Pinang dah ke depan bab itu. PBA pernah mengesyorkan Sungai Muda itu dijadikan sebagai model lembangan Darwin misalnya. Kita kena push sampai ke situ. Sementara saya mendengar jawapan yang Mohd Esko tadi, saya masih merasa kita masih berlegar di bawah lingkungan yang sama yang tak memberikan kita satu advantage atau kelebihan. Jadi sure saya adalah ataupun soalan saya adalah apakah kerajaan negeri bersedia untuk mengambil amalan baik daripada beberapa buah model negara yang air itu adalah keselamatan, air itu adalah nyawa. Kalau kita sampai tahap itu, saya nak tanya apakah kerajaan negeri ada bersedia untuk berfikir dan bertindak sampai ke situ. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pantai Jujak atas idea-idea yang sangat bernas. Dan sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan negeri sememangnya terbuka untuk belajar amalan-amalan baik daripada negara-negara lain, khususnya negara-negara yang dapat
mengurus air dengan begitu baik. Saya rasa negara Singapura adalah satu contoh yang sangat baik. Dan sebenarnya dalam suatu lawatan yang telah Kerajaan Negeri buat pada Singapura, yang di mana kita berbincang dengan pihak PUB, Public Utilities Board, dan kita belajar bahawa di Singapura ni sebenarnya dia mempunyai satu pendekatan yang sangat holistik berkenaan dengan air. Disebabkan dahulu, kalau ikut struktur dahulu, memang dia macam kita juga. Dia ada banyak agensi-agensi yang berlainan, yang berhubung kait dengan air. Tapi hari ini dia telah gabungkan semua agensi supaya bila sebut air je, dia hanya diurus oleh satu agensi. Kalau di negeri Pulau Pinang dan bahkan di negara Malaysia, kita mempunyai JPS yang di mana pendekatan air kepada JPS ni, air ni adalah suatu yang menjadi punca banjir contohnya. Tapi untuk PBA, ya, syarikat pembekal air ni adalah satu perkara yang sangat penting. Dia adalah aset. Jadi setiap agensi mempunyai pendekatan yang berlainan terhadap air. Tapi di Singapura, macam mana dia boleh buat close loop tu? Dia sebab dia dengan menggabungkan semua agensi di bawah satu, jadi dia melihat water life cycle tu, ya, daripada jatuhnya air daripada hujan jatuh ke tanah, semua dia akan memastikan dapat dikumpul dan dijadikan tidak dibazir. Jadi tapi untuk melaksanakan perkara itu yang berhormat, tidaklah senang. Kita mempunyai kekangan-kekangan dari segi struktur undang-undang dan sebagainya. Dan of course tambahan kepada itu isu kos, ya, capital intensive seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat. NRW contohnya kita pun nak kurangkan. Malah NRW di negeri Pulau Pinang sudah antara yang paling rendah di negara Malaysia. Tapi dalam kebelakangan ini beberapa tahun NRW telah meningkat sedikit, masih rendah berbanding dengan negeri lain, tapi jauh lagi tinggi kalau kita nak banding dengan Dubai atau Singapura dan lain-lain. Antara masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah kos, ya. Untuk mengurangkan NRW, kita perlu mempergiatkan pipe replacement dan projek-projek infrastruktur. Namun dengan tarif air yang masih kekal rendah dan dengan kos operasi yang telah naik dalam tahun-tahun kebelakangan ini, maka peruntukan untuk membuat projek-projek pipe replacement dan sebagainya sebenarnya telah berkurang. Dan oleh itu malangnya kita nampak NRW kita telah naik sedikit. Jadi itu antara masalah yang kita terpaksa untuk nak jaga Yang Berhormat, antara tarif air yang kita juga tak nak membebankan rakyat, tapi pada masa yang sama kita juga memerlukan revenue, hasil untuk melaksanakan projek-projek penaitarafan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Macam Bubuk, sila.